Livida Sri Iskandar. Kita mula jumpa ikan ni pada 29 bulan 8 tahun 2020. Kita sauk secara casual je. Sauk dapat 4 ekor. 3 jantan, 1 betina. Livida dia punya karakteristik dia, satu ujung sirip bawah ni kita panggil ventral fin. Dia ada hijau sikit. Kemudian satu lagi dekat pipi dia ada jalur emas. Itu Livida lah. Kalau orang tengok itu orang kata Livida. Dan membezakan Livida antara Tanjung Malim, Sepang dengan Sri Iskandar duduk dekat rupa dia. Kalau Livida Sri Iskandar, sirip dia berlebihan lah kita kata. Yang ni dia panjang. Panjang sikit lah. Istilah ikan dia kita anal fin lah ni. Mana ekor dia pun berlebih hujungnya. Dia punya yang atas ni kita panggil ventral, kita panggil dorsal. Dorsal dia pun memacak tinggi beginilah. Bila orang tengok begini, inilah Livida Sri Iskandar. Itu perbezaan yang ketara dia. Dan satu lagi, corak dekat ekor dia ni lebih rencam, lebih banyak daripada yang dua lagi, Sepang dengan Tanjung Malim. Itulah secara asas perbezaan antara Livida Sri Iskandar dengan Livida Tanjung Malim dengan Sepang. Masa saya jumpa dengan kawan seorang nama Razib, kita ambil masa 2 minggu untuk kita kenal pasti ni ikan apa. Kita hubungi para pakar lah. Dia orang confirmkan kata itu Livida. Jadi kita terus dengan projek biak kita. Daripada yang 3 ekor jantan 1 betina tu, kita binalah line dia. Betina yang sama kahwin dengan 1. Betina tu juga kahwin dengan 1 lagi. Jadi kita dapatlah bina generasi dia. Kita biak daripada generasi 1, 2 dan 3. Kita nak biak sampai generasi ketiga, nak tengok ada beza tak antara 1 generasi dengan 1 generasi lagi. Setakat ni kita tengok dia perfect. Dia bawa turun generasi tu sampai generasi ketiga, rupa paras tetap macam ini. Genetik dia tetap maintain. Kami tak berajak untuk cari beria-ria sebab kita ingat kita ambil 4 ekor, kita kena ganti balik kepada alam habitat lah. Jadi tujuan kita itu biak ganti balik, biak ganti balik. Tapi sekarang kita dah libatkan projek ni dengan Jabatan Perikanan Negeri Perak. Dia orang pun dah datang, dia orang pun dah tengok habitat dia orang pun ambil sampel dan dia orang cuba biak jugalah. Jadi dan kita pun melibatkan diri dengan persatuan ni. Dan persatuan ni cuba juga untuk melihat yang ini, cari tim penyelidik daripada UMT, Universiti Malaysia Terengganu, datang buat kaji selidik dan nak pastikan ini spesies baru ataupun variasi kepada Livida. Bagi saya lah, ya jumpa dulu. Kita anggap kalau sampai peringkat orang buat kajian saintifik, sahkan dia spesies baru ataupun variasi Livida, tanggungjawab saya kira selesai lah. Kalau kata dia spesies baru, mungkin dia boleh letak nama beta banci lah. Itu hak dia lah. Kalau dia nak buat banci pun berbual lah. Kalau nak buat Azizi boleh, nak buat Sri Iskandar boleh. Sebab dia berjumpa dia kan. Tapi secara umum kebanyakan orang kaitkan dengan lokaliti. Dan nama Sri Iskandar ni pun kita susah nak cerita. Bila kita jumpa ikan, kita kata ikan ini dijumpai di paya Sri Iskandar. Dia panjang sangat ayat tu. Dah lama kita pendekkan Livida Sri Iskandar. Itu ceritanya. Dia bukanlah nama yang official ni pun. Setakat yang saya biak bagi dia lah rupa dia. Ada tempurung satu, mana kita letak daun-daun kering, mana kita letaklah sedikit tumbuhan yang melata di atas air. Jadi dia rasalah macam inilah alam dia, ya tak? Jadi air tu akan jadi keruh bagi dia lah. Dia selalunya dia nak bertelur, jantan betina tu nak bertelur tempat yang tersembunyi sikit. Tempurung tempat yang sesuai lah. Jadi dia bertelur lah di situ. Pengalaman kita, setakat letak jantan betina, paling cepat 3-4 hari untuk dia mengawan. Biasanya hari ke-7 ke hari 14. Paling lama sebulan ke 2 bulan. Jadi masa saya biak mula, lu kena bersabarlah. Tunggulah setiap malam kita kena tengok. Ada buih tak? Besok tengok lagi, ada buih tak? Jadi saya buat catatan. Ada rekod harian. Itu yang saya dapat tahu kaedah dia breeding tu, dia ada norma dia. Paling cepat 3-4 hari. Biasanya 7 ke 14 hari. Paling lama sebulan ke 2 bulan. Itulah dia. Telur dia dalam 30 ke 70. Dia nak sampai saiz matang tu berapa bulan? Kita kata matang, bagi saya lah kita kata matang kalau tengok dia mula nak bergaduh dalam ni. Bila dia dah besar, kalau dia dah mula nak bergaduh, kita anggap itu dah kita kena keluar lah. Selalunya itu 3 bulan. Tapi kalau untuk biak semula 4 bulan. Tapi biasa kalau 4 bulan tu dia tak apa
elok sebab apa dia suka bergaduh dengan betina. Terlalu aktif. Kalau 5 bulan dia paling selamat dan berjaya. Gitu dia. Bila kita buat projek pembiakan, kita sentiasa buat catatan hari demi hari. Jadi tarikh tu selalunya saya mulakan 1 bulan lah. 1 bulan tu saya bubuh, saya set tangki sama macam ini. Kemudian saya tunggu 7 hari. Bagi air dah cantik, apa semua pun kita letakkan induk tu lah. Jadi hari ke-7 biasanya saya place pair in, letakkan pair dalam tu. Sebelum tu saya kena buat pembiakan infusoria. Infusoria tu untuk makanan baby. Jadi kita biarkan di tempat yang asing, tak dalam botol. Culture 1, culture 2, culture 3. Lepas tu setiap hari tu sampai dah kita tak induk tu, kita buat observation. Dah ada telur atau belum, diam-diam saja, bergaduh. Jadi kita catat sampai kerja kita selesai. Kemudian bila dia dah telur, kita catat lagi. Besoknya sudah ada anak, lusanya anak dah beranak. Jadi catatan kita lengkap lah sampai peringkat bila dia dah besar, kita asingkan ikut jantina. Jadi kita dapatlah nisbah jantan betina. Jadi antara satu induk dengan satu induk yang lain, dia tak sama nisbah jantan betina tu. Dan musim panas dan musim hujan pun tak sama. Biasanya musim hujan banyak betina dapat. Musim panas banyak jantan dapat. Itulah dia. Bila kita buat observation begini, berterusan sepanjang 2 tahun ni, kita dapatlah tengok pattern pembiakan Libidah Sri Iskandar. Pattern ni lebih kurang sama dengan libidah yang lain lah. Kebanyakan hidupan liar sekarang ni dia gantung pada kita lah untuk hidup. Gajah, rimau kita tahu dah, dia kalau kita belasah hutan beria, gajah, rimau pun hilang. Ikan libidah yang ini pun sama juga dengan macam itu. Kalau habitat dia kita ganggu ria-ria, pupuslah dia. Jadi bergantung pada kita untuk kita biak dan kita lepaskan, dan kita cari lokasi-lokasi yang sesuai untuk dia duduk. Dan kalau ramai orang yang biak dan lepaskan, masa depan bukan takat Libidah Sri Iskandar aja, semua ikan lah. Masa depan dia orang bergantung pada kita lah, rakyat Malaysia.